Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam ceria. Salam hujung minggu. Adakah hujung minggu? Adakah hujung minggu di tempat tuan-tuan dan puan-puan? Ataupun tuan-puan sedang bekerja. Okay, jom live dengan Nadia. Kita sembang emas. Sebelum tu bagi saya tarik sikit. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, siapa bersama-sama dengan saya? Siapa ada bersama-sama dengan saya? Sekejap, saya tengok kamera sekejap. Baik, hari ni, pagi ni Nadia dah selesaikan satu perkongsian dengan Nadia punya group. Nadia punya group adalah beberapa orang hamba Allah yang sudi datang, orang kata berkongsi cerita, berkongsi Allahu Akbar. Lupa saya nak buka lampu. Bagi saya buka lampu Sat. Saya nak change dia punya warna Sat. Supaya dia terang sikit lah. Okay. Sekejap ya. Pagi ni saya berkongsi Alhamdulillah kepada umpayar Gerbang Jutawan Emas adalah yang datang bersiaran tu, dengar cerita-cerita. So apa yang Nadia sembang-sembang tadi tu? Okay, apa yang Nadia sembang-sembang tadi tu? Okay, simpan emas. Nadia tadi berkongsi satu benda yang mengait. Kalau saya tutup lampu, kita. Saya tutup lampu ya. Saya rasa macam lampu atas pun dah cukup. Okay. Kena buka lampu. Bagi saya on. Testing lampu. Okay. Terang kan? Sama je kan? Boleh tak you all komen dekat saya? Nak kena buka lampu ke nak kena tutup lampu ni? Okay, siang hari pasang lampu. Okay, jap. Tapi pasanglah bagi cerah sikit. Tapi saya pudarkan sikit je bercahaya ni. Okay, saya baik adjust lampu Sat. Macam sama je. On je lah. Saya lebih ceria kalau lampu yang biasa ni. Okay. Depan mata saya, mungkin saya akan tunjuk you all beberapa koleksi. Allahu Akbar. Sekejap ya. Okay. Anas Rafael daripada mana? Okay. Tadi, sorry Nadia ni keluar kabut dah pula. Sebab saya ingatkan saya dah letak atas meja belum. Kat mana ya? Okay, dah ada. Okay. Ini antara koleksi yang normal ada. Okay, normal untuk disimpan. Okay, hari ni Nadia cerita pasal Nadia beritahu kepada Nadia punya umpayar, ada orang yang menyimpan emas. Okay, dia macam dia cakap letih lah tengok harga ni. Letih lah tengok harga naik turun. Lepas tu tengok harga macam tak best, harga macam landai. Tengok harga. So Nadia nak kongsikan pengalaman Nadia berkongsi. Tadi Nadia dah share, cuma Nadia nak berkongsi lagi pengalaman. Sebelum tu saya susun lah macam ni. Ini koleksi. Saya letak macam ni je tuan-puan. Macam ni je kau campak Nadia emas. Okay. Macam ni je lah. Ini emas tuan-puan yang belum pernah menyaksikan emas ni. Saya sedang menunggu juga 5 dinar saya ni bila lah nak sampai ni. Okay, 5 dinar. This is 1 dinar. Nanti saya tunjuk 5 dinar. Okay, item 20 gram pun ada, cuma dia sama besar saja. Okay, tak boleh lah simpan lebih-lebih kan. 1, 2, 3 keping ni boleh lah. Ni boleh lah nak beli handphone tu cewah. Alright, ini adalah so nak tanya balik, kena buka lampu ni. Macam kena buka lampu kan. Bila tunjuk produk je dia mesti macam kurang kan. Okay. Alright. Dia macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan.
hidup kita ni macam seolah-olah rama-rama. Siapa suka rama-rama? Kalau dulu kan cikgu sekolah saya, dia ingat lagi dia tanya, dia suruh lukis masa tu dekat MRSM kan. Nadia adalah student MRSM. Siapa student MRSM? Okay, Nadia belajar dekat MRSM dulu. Lepas tu kita orang setiap minggu akan ada satu perjumpaan. Nama dia homeroom ya Allah, ya Tuhan, aku lupa lah apa benda lah, Nadia lupa. Perjumpaan tu setiap minggu hanya berjumpa untuk membuat macam aktiviti bersama cikgu dorm, cikgu kelas. Dia adalah di luar topik belajar. Seronoknya pergi dekat padang, atas rumput, bawah rumput, atas rumput, bawah pokok, sembang. Lepas tu ada satu waktu tu cikgu suruh lukis binatang, dia suruh lukis pokok-pokok, air dan macam-macam kan. Dan saya ingat lagi binatang yang you suka. Okay, binatang yang you suka. So saya lukislah burung. Okay, saya lukis burung, saya suka burung. Dan ya betul, sampai sekarang pun memang saya suka sangat bunyi burung. Okay, antara banyak-banyak binatang. Ada orang dia suka kucing. So benda apa yang you lukis kan? Kalau dengan pemandangan macam saya suka burung. Nadia suka burung. Dan Nadia juga suka ikan. Suka ikan. Kalau ikan saya suka tengok ikan koi. Okay, why? Sebab bentuk dia cantik. So, okay, dia sebenarnya tuan-puan, bila kita memahami lagi, binatang yang kita suka tu adalah karakter diri kita juga. Tapi Nadia bukan nak cerita benda tu. Tapi sebelum tu cerita pasal burung. Burung ibarat dia macam you nak bebas, you terbang tinggi. Tengok pula burung yang you lukis tu besar ke kecil ke. Burung helang ke. Kalau burung helang tu maksudnya dia punya mata dia tajam. Kalau burung pipit je mungkin lah, dia punya macam burung pipit lah. So burung apa karakter. Burung kakak tua mungkin you berwarna-warni, ceria, something. Apa yang you suka adalah karakter you. Okay? Ada orang suka kucing, ada orang suka. Tuan-puan suka apa? Nadia suka ikan koi. Nadia suka ikan koi. Dan saya juga bercita-cita nak letak gambar ikan koi yang hand. Mahal kot. Nak letak dekat dinding kan. So siapa-siapa nak bagi saya hadiah tu boleh lah berkira-kira bagi frame gambar ikan yang hand punya colour tu kan. Yang tu cantik gila. Walaupun kecil tapi saya sangat menghargai kalau diorang nak kasih lah. Okay, berbalik kepada emas. Nadia berkongsi tadi salah satu binatang yang kita boleh kaitkan kita dalam kehidupan kita adalah rama-rama. Okay, rama-rama warna-warni. Kebetulan saya pakai tudung warna-warni juga ni. You anggaplah ni rama-rama. Kecil je. Betul lah. Tiba-tiba je saya nampak. Saya tadi pakai, saya ambil je. Saya ambil je warna purple sebab dekat baju saya tu dia ada, dekat baju, yang baju ni 2 lapis yang saya pakai ni, baju lapisan dalam tu dia ada macam corak purple sikit. So saya pun ambil lah tudung purple. Saya ni main ambil je. Alright. So anggaplah rama-rama. Rama-rama ni dia masa dia kecil, dia bukannya rama-rama. Dia adalah unggas, ulat dan duduk dalam kepompong. Dan tuan-puan, rama-rama yang terbang yang warna-warni tu, okay, Nadia nak kaitkan dengan kita melihat somebody else. Dia tu adalah insan lain yang dah berjaya terbang, cantik, menceriakan. Lepas tu boleh ke sana ke sini, gembira, cari bunga-bunga, minum, kan? Right? Tapi sebelum dia nak terbang, dia kena berada dalam satu proses, banyak proses. Maafkan saya lupa. Yang saya tahu dia jadi ulat, dia duduk dalam kepompong, lepas tu dia membesar, berubah. Okey, yang saya ingat perkataan larva je. Yang lain minta maaf banyak-banyak, saya kena tanya anak saya buka buku sains lah kot ya. Okey, sebelum dia jadi, dan dia hanya adalah proses. So sama macam kita nak menyimpan emas, anggaplah rama-rama tu sebagai satu impian. Okay, satu impian. Dia warna-warni, hidup yang penuh ceria, berada dekat taman bunga, terbang ke sana sini bebas. Okay, dan sebelum itu dia melalui satu proses. Okay, jadi
Jadi dengan emas yang dia nak kongsikan kat sini, kita ni sebelum kita nak ada banyak gram emas, kita kena bermula dengan walaupun serendah-rendah RM100. Setuju apa yang Nadia sebut ni? Okey. Dan bila kita bermula, dia adalah sebenarnya melibatkan satu proses. Okey, melibatkan satu proses dan melibatkan satu kesabaran. Okey, melihatkan satu proses, melibatkan satu kesabaran dan kena menunggu waktu yang sesuai untuk menuai hasil yang kita nak. Kita nak apa, kita yang kena design. Okay, kita nak apa, kita yang kena design. Betul ke betul? Okay, so saya kaitkanlah bila you ingat emas ni, you kaitkan dengan rama-rama. So hidup ni tuan-puan kena proses, kena lalui, kena hadap. Ada masalah, kita kena hadap. Okay, dan tak payah fikir pada masalah, cuma fikir yang okay, saya nak item macam ni, saya nak emas saya ada. Let's letak satu target nak cerita. Okay, anggaplah rama-rama tu seibarat macam seorang hamba Allah macam kita ni perlu ada 1 kilo. Okay, satu perkataan, satu angka yang agak relevan sebenarnya. Okay, dalam industri emas public gold ni, so satu orang 1 kilo. Ada orang dia letak target satu keluarga 1 kilo. Okay, cuba saya tinggikanlah height sikit. Satu orang, keluarga memang ramai, mungkin you 5 orang ke 4 orang ke, mungkin keluarga you seorang-seorang sebab you solo tak kahwin kan. Okay, solo. Right, so satu keluarga, satu orang 1 kilo. Bila you yang tentukan, diri sendiri tentukan. Diri mungkin 7 tahun daripada sekarang, okay, ataupun 10 tahun daripada sekarang. 10 tahun tu agak logik ya. 10 tahun dari sekarang itu adalah angka yang memang logik. Sebab purata penyimpan emas saya kebanyakannya, kalau yang memang ada yang jenis berduit sikit, yang ada kerja, yang orang kata mungkin buat 2-3 kerja, yang orang kata ada kesabaran yang tinggi. Kenapa? Sebab kesabaran untuk berbelanja, boros dan sebagainya. Purata setahun boleh simpan sampai 100 gram. Itu penyimpan standard lah, penyimpan standard. Okay. Dan kalau katakanlah anda memang penyimpan yang paling minima, anda boleh tukar 1 kilo kepada 1 kilo 1 family. Okay. So target tu dia tak sama. Okay, dia tak sama. Saya punya target lain. Jiran sebelah saya tu target dia lain. Jangan samakan, tak sama. Okay. Adik-beradik, kakak saya tak ada kakak. Saya ada adik saya dia punya target lain. Saya ada abang saya dia punya target lain. Mungkin abang saya 1 kilo, bukan 1 kilo, mungkin 10 kilo daripada saya lagi kan. Faham tak? So anggaplah rama-rama tu seibarat macam that is the target. Bila beautiful, bila dia berterbangan tu. Okay, so letakkan satu target. Lepas tu untuk proses nak menghasilkannya memang tak cantik, banyak kena sabar, kena terkurung, kena pemikiran, kena buat sesuatu lah, Okay, simpan. Macam saya letak 1 kilo satu bila nak target. Okay, letaklah 100 gram setahun. So 10 tahun daripada sekarang. 10 tahun tu mungkin bukan sekarang lah, dia lepas dah. Okay, daripada dulu lah, saya 2012. Okay, 2012. Sekarang sudah 2021. So 9 tahun dah. 9 tahun mungkin menghampiri sekilo. Wallahualam. Saya seorang je yang tahu. Berapakah angka-angka yang saya dah capai. Okay, ada juga dah capai dan dah jual. Ada juga dah mula balik. Ada macam-macam. Okay, so diri sendiri saja yang tahu. Alright. So macam itulah. Hai, sebelum tu saya nak say hi kepada Mazlinda. Okay, Mazlinda selalu masuk live. Nadia Nazari, Siti Joya, you all daripada mana? You all dah makan ke belum? Nadia hari ni bakar roti. Lepas tu bakar roti, dah lah roti tak banyak. Roti tu tak banyak, satu bungkus je. Roti kan ada besar kecil kan, kecil punya je. Lepas tu saya ni ala-ala pergi dine in tu. Okay, pergi dine in dekat kedai tu.
Alah, yang bakar pagi-pagi tu letak sardin, lepas tu letak cheese, lepas tu bakar. Buat yang pertama tu jadi lagi. Buat second round tu oven tu panas, hangit. Dalam roti sikit hangit pula. Makanlah hangit lah. Kita package. Ada yang perfect, ada yang hangit sikit. Yang ketiga tu kita hold lah. Okay, bakar sendiri. Yang selebihnya saya bagi tahu anak-anak saya bakar sendiri. Saya mula balik. Apa sekejap nak baca. Sekejap ya. Saya baru mula balik sebab dah jual untuk beli rumah. Target diri sekarang sampai 10 tahun. Semoga kita semua diberkati rezeki. Nampak tu? Berapa tu dah jual balik? Beli rumah dekat mana ya Mazlinda? Beli rumah dekat mana? Doakan Nadia juga. Nadia ni bercita-cita nak beli rumah daripada awal tahun lagi. Bukan daripada awal tahun, daripada bulan berapa lagi saya memang tiba-tiba je mood saya nak beli rumah. Cuma saya masih lagi mendapat halangan. Rumah tu banyak. Ada orang cakap, oh banyak je rumah Puan Nadia. Kenapa susah sangat you nak dapat rumah tu? Ya, rumah yang dalam lingkungan dalam 200, 300 ribu, 400 ribu rumah yang macam sebab saya duduk kat Kelantan kan. So rumah yang macam tu banyak. Di luar bandar, saya mencari rumah yang betul-betul kat tengah bandar. Tengah bandar. Punyalah poyo saya ni kan. Tapi lepas tu saya nak bilik yang luas dia macam ni. Saya nak design dia yang ala-ala macam ni sikit. So dia agak susah sikit lah nak cari. Itulah sebenarnya. So nak kena sabar lah. Dia macam rama-rama tadi lah, dia kena sabar sikit. Kalau boleh nak design sendiri, nak ada taman. Tadi sebelum saya tekan butang live tu, sempat lagi saya tengok satu iklan tau. Iklan lukis dream your house. Guna aplikasi, letak taman, letak buaian, letak tangga. Pandai-pandai je pula dilalukan tadi. Nampak tak? So rumah adalah satu-satunya benda yang Nadia rasa dia adalah keperluan untuk semua orang. Cuma ada orang masih lagi menyewa. Saya sendiri pun menyewa ni. Saya ada rumah. Okay, saya ada rumah. Saya ada rumah. Tapi rumah yang saya beli adalah untuk disewakan. Untuk investment. Okay, Nadia ada rumah tau. Tapi rumah saya untuk disewakan. Rumah itu khas untuk investment. Sebab dulu masa Nadia awal-awal dulu, okay, orang kata bila 10 tahun yang dulu, apa yang saya belajar, rumah pertama, rumah kedua, kalau boleh rumah ketiga, rumah keempat tu pun rumah untuk investment. Lepas tu yang keberapa tu baru beli rumah untuk diri hidup, untuk diri sendiri. Okay, terpulang kepada tuan puan. Ada orang dia memang tak ada buat investment, dia terus beli rumah sendiri. So terpulang. Macam saya memang ada kedai, ada rumah untuk investment. Dan sekarang saya rasa macam sampai masanya untuk yang sendiri duduk pula. Sebab apa? Sebab saya punya kepala bukan sebiji tapi beberapa biji. Sebab tu saya terpaksa buat macam tu. Kalau saya beli rumah pertama untuk duduk, saya tak mampu, kemungkinan besar tak mampu nak buat investment yang selebihnya. Okay. Wow. Beli rumah cash guna emas public gold. Nampak tak ni? Sekarang beli rumah yang kedua di Setia Alam pula, tapi untuk disewakan. Nampak tu. Ada orang dia beli rumah untuk duduk dulu. Lepas tu dia buat investment. Macam saya buat investment dulu. Tapi duduk rumah kecil lah pula. Rumah macam benda dah orang kata macam tak rumah je. Okay. Tapi macam tu lah kehidupan ni. Ada masing-masing ada pilihan masing-masing. Dan bila dia sebenarnya ada pro and con lah. Pro and con. Tapi apa-apa pun sebelum nak dapatkan benda tu, macam tadi saya cakap rama-rama tadi, sebelum kita nak dapatkan apa yang kita nak dapat tu, dia akan melalui satu proses. Dan benda yang paling kuat lah yang kita kena simpan, yang kita kena pegang adalah kesabaran. Kesabaran ya. Dan nak menabung emas ni pun memerlukan kesabaran. Okay. Ada orang boleh give up, simpan emas hari ni, lepas tu harga turun. Semalam ada seorang hamba Allah di message saya, Puan Nadia, saya ada dinar. Okay, saya ada dinar. Lepas tu ada kawan dia, Allah Alah kawan ke siapa kan, nak beli 3 keping dinar. Jadi emas yang dia beli ni dulu harga ni tinggi, dinar yang dia ada ni lah. Jadi macam mana nak buat ni puan? Dia tanya saya macam tu.
Tuan-puan, emas kalau you all faham, harga naik ke, harga turun ke, harga mendata ke, dia tetap untung tau. Nadia nak share ya. Walaupun you ada harga emas dulu tinggi, tinggi lah. Let's say lah, harga dulu kata kalau beli masa puncak dulu lah 1,000. Let's say lah lebih lah RM100. Okay, beza dia. Right? Katakanlah RM1,300. Sekarang RM1,200 kan, tak sampai. Jadi tuan-puan, kalau ada orang nak, yang dia memang nak, mungkinlah dia nak pergi kahwin. Kan orang ada buat majlis kahwin kan, menggunakan dinar sebagai mas kahwin. Orang tu memang nak urgent, tak boleh nak tunggu semua. Tapi dia percaya kepada kita, so kita boleh bantu beliau. Just jual. Dia sebenarnya emas ni, walaupun harga dia ada sedikit turun dan kita jual, kita jual emas tu, sebenarnya saya nasihatkan beliau jual dan you terus beli balik. So you sebenarnya menggantikan gram kepada gram, dan gram you tak habis pun. Okay, gram you tak habis pun. You ada 3 dinar, kawan you perlukan 3 dinar, so you jual je lah 3 dinar tu. Dalam masa yang sama, you terus beli 3 dinar pada harga yang sama. Memanglah harga yang dulu tu beli agak mahal sedikit, tapi you hanya membantu kawan you tu beli sekejap je, ganti balik emas tu, you dapat balik. Kalau you sebagai seorang dealer dekat public gold, you dapat commission. Masalahnya emas tu dapat balik, tak rugi pun, tak hilang sedikit pun gram emas. Bahkan ada sales dan juga commission, serta ada gram emas tetap sama. Okay. Kalau you pandangan you macam tu, you tak akan rasa pun satu kerugian. Right? Tak rasa rugilah. Bahkan commission yang you dapat tu pula, mungkin you boleh beli, you boleh beli sekeping 0.5 gram dan dapat emas gram lebih dah. Nampak tu? Okay, saya dah terbagi tips dah. Okay, saya dah terbagi tips extra. Emas, kalau you pandai, you boleh double triplekan emas tu. Right? Kalau katakanlah nak jual emas, nak ambil untung, so mungkin you nak urgent kan, so I kena tunggu, so you jual lah harga lebih tinggi sikit daripada harga yang kena beli dekat public gold. Kalau Nadia punya emas, Nadia sayang. Nadia ni ada masalah, emas ni sayang sangat. Masalah semua orang ni, bukan Nadia seorang. Suka pun Nadia bagi motivasi, buat lagi semangat. Nadia pula suka bercerita. Tak tahulah, cerita sama je. Nadia cuba untuk menulis. Tapi penyampaian menulis dengan bercakap tu dia tak sama. Dia macam, saya punya feeling dia tak sama. Tapi saya nampak umpaya-umpaya saya, orang lain dia olah balik tulisan saya. Saya cakap, wow, bagusnya dia punya tulisan dia. Faham tak? Saya mampu bercakap, jadi saya memilih untuk live. Dan waktu Nadia live, Nadia mengaku, Puan Mazlinda, saya mengaku, ini pun saya sedang live ni, anak saya tu duduk ketuk pintu tu. Tak tenang fikiran. Okay, saya minta kerjasama anak saya, bagi Umi peluang sekejap je nak buat live, sebab kawan-kawan Umi rindu dekat live tu. Okay, saya masih lagi. Saya ni kalau boleh setiap hari nak buat 5 kali live, macam dulu-dulu. Tapi itulah, bila ada anak, tapi itulah alasan kan. Teruk betul alasan tu. InsyaAllah dalam perubahan saya masih berdoa. Itu pun anak saya sabar nak, cuma dia tidak boleh memahami lagi. InsyaAllah. Sebab saya dulu bermula buat public gold dulu pun masa tu anak saya masih kecil. Saya ingat lagi masa 2012 Nadia bermula buat public gold. Masa tu anak-anak saya masa tu tadika. 3 orang, yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu pergi tadika. So pukul 9 pagi dia orang pergi tadika sampai pukul 12 tengah hari. So masa itulah saya buat public gold. Masa itulah. So sekarang ni anak dia kecil lagi ni, semua orang duduk dekat rumah sekarang ni. Jadi bila dekat rumah tuan-puan, harap-harap memahamilah saya. Memahamilah kejap-kejap yang ni lapar, kejap-kejap yang ni, kejap-kejap yang tu. Ya Allah, tetapi
Nadia cuba juga orang kata bekerja di musim PKP. Lepas tu fikir juga kalau anak aku nak panjat. Macam tadi kalau duduk sini ni kan habis ni semua ni. Dia pegang dia. Oh, saya tak boleh handle. Saya kena minta kakak dia, abang dia tolong tengok sekejap. Tapi yelah, biasalah budak-budak kan, dia bukannya tambah-tambah si Uwas tu memang sangat super duper aktif. Seriously, saya anak-anak yang lain yang tu paling aktif. Tapi saya biarkan. Sebab apa? Bila kita ni semakin belajar, okay, baru saya memahami kita tak boleh nak marah sangat. Tapi marah juga. Marah tapi bila kita teringat, kita cubalah elakkan marah. Ini tips untuk ibu bapa sikit. Tips ibu bapa sikit. Tak tahu tiba-tiba keluar. Kita tak boleh nak halang seseorang tu buat, sebab dia tengah nak explore, dia tengah nak belajar, dia tengah nak ambil benda tu. Lepas tu dia gelak-gelak. Okay, dia kadang-kadang semalam dia buka peti ais, dia ambil sayur kangkung, dia pergi tabur satu ruang tamu. Kita ni dah penat dah, malam-malam pukul 2 pagi. Lepas tu kena sapu. Faham tak? Tapi dia nak explore. Siap dia bagi lagi umi daun. Saya ingatkan apa, masa tu saya dekat dapur tau. Masa tu sekolah, kita orang tidur awal, so bangun berjaga malam. Dia say tengok-tengok dekat ruang tamu, habis satu sayur. Nampak tak? Tapi tak boleh nak marah. Okay, tak boleh nak marah. Tak boleh nak marah sebab dia tengah explore. Sama juga macam kita ni. Kita tak boleh nak halang orang. Kita juga tak boleh nak push orang. Yang kita boleh bagi adalah menasihati. Menasihati anak bertuah. Dia sebenarnya cerdik sangat. Dia pandai. Dia buat macam tu pun tak apa. Okay? Cuma saya cakap macam ni. Umi boleh kurus dengan adanya Uwas. Yelah, kita dah penat ni, dah boleh rehat ni. Tiba-tiba je tengok, Masya Allah. Okay, kat suruh yang kakak-kakak dia memang duduk pula kat rumah PKP kan. Duduk rumah, belajar online, semua online. Ya Allah, ya Tuhanku, nak handle, nak pergi keluar, yelah terbatas. Kita orang ambil keputusan keluar juga. Tapi keluar pergi tempat-tempat yang macam kita pergi tu, tempat itu tak ada orang. Kita duduklah hujung-hujung macam tu kan. Tak boleh tau duduk dalam rumah je terperuk, tak boleh. Saya pernah beli 2 dinar dengan Puan Nadia dulu. Dah terjual nampak ke rumah. Alhamdulillah. Okay, nampak rumah kan. At least nampak rumah. Rumah yang duduk sekarang lah kan, rumah yang duduk. So ingat, berita tu aku ingat sampai bila-bila. Cik. Wah. Hai Aziz, Mama Aziz Hassan pun ada. Okay. Alright. Anak ni bertuah rezeki lah. Saya tadi cakap tak apalah, penat macam mana pun. Satu lagi sebelum saya teruskan. Okay, sebut pasal anak ni. Saya belajar pasal apa tau. Setiap anak tu dia ada rezeki. Penat macam mana pun. Okay, mungkin kita penat sekarang. Tapi hasilnya mungkin lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, lagi 5 tahun, ataupun mungkin masa kita tua nanti dia juga akan jaga kita. Tadi saya sempat lagi bergurau. Saya gurau macam ni tau dengan anak saya. Sebab pagi tadi dia sepahkan roti atas lantai. Lepas tu tiba-tiba saya cerita pasal anak, bukan cerita pasal rumah. Tak apa. Saya cakap, ini anak awak ni, bayangkan Uwas 1 tahun, dia tengah makan tau. Saya cakap, saya tengah ambil span dan lap lantai tempat yang dia tumpahkan roti tu. Okay, roti-roti tu dia koyak-koyakkan atas lantai. Saya tengah lap. Saya cakap, ni anak Uwas nanti, bila besar nanti, sepatutnya Umi rakam tau. Umi rakam video dan Umi tunjukkan dekat anak, maksudnya cucu saya lah. Okay, so agak-agak anak Uwas ni buas macam Uwas tak? Lepas tu dia healing ke kepala dia macam ni. Saya pun terus gelak dan dia pun terus senyum. Dia faham tau apa yang kita cakap. Okay, berbalik kepada apa lagi kepada tadi masa Nadia sedang berjumpa dengan siapa ya? Apa lagi yang Nadia sembang tadi dengan Nadia punya empayar. Nama dia Rahayu. Okay, Rahayu macam itulah. Ayu lah, panggil Ayu. Okay, Ayu dia jadi dealer. Bawah dia ada 2-3 orang lah. Okay, ada 2-3 orang. Dia dealer yang baru dan dia buat EPP 50 gram. Menjadi dealer dengan EPP 50 gram ya. So bayar 1,000 lebih sebulan. Okay, jadi saya cakap dekat Nadia punya ni, okay, so the best is beli emas
terus ambil item yang you rasa macam maksimum yang you mampu. Okay, sesiapa yang baru tengok Nadia dan baru nak menonton, baru nak mula simpan emas, tanya saya berapa bajet yang perlu. Biasanya orang akan tanya berapa Nadia bajet minimum. Tapi tuan-puan, kalau you all nak tahu sebenarnya beli emas, you all terus je mula bajet semaksimum mungkin. Nampak tak? Dia ada dua orang karakter. Seorang dia punya karakter pemikiran dia lain, dia baru nak cuba. Okay, nampak tak? Ini karakter Ayu tadi, dia terus mula 50 gram. Okay, tuan-puan, nampak ya beza? Saya akan bandingkan. Tiba-tiba dia ada cerita pasal benda ni. Seorang ni, dia akan tanya saya berapa bajet minimum nak mula. Okay, so dia akan mulalah dengan 1 gram ataupun 500 atau 100 ringgit. Jadi, dia akan proses je lambat, tuan-puan. Seriously lambat. So, dia akan mulalah 1 gram. Let's say lah 1 gram. Bulan depan dia beli lagi 1 gram ataupun 1 gram. Lepas tu, mungkin 3 bulan lepas tu dia withdraw. Withdraw emas. Lepas tu dia peganglah 1 gram. So dia ada 1 gram. Berbanding dengan seorang hamba Allah ni, saya cakap rayu lah senang. Dia ambil terus 50 gram sebab dia memang ada peruntukan kewangan. Maknanya dia dah ada simpanan. Dia terus ambil yang besar. Dan apa beza di antara orang yang mula 1 gram ni? Katakanlah orang yang mula 1 gram ni dia memang ada duit pun sebenarnya, tapi dia baru nak mula. Dia ada duit yang sama banyak. Katakanlah dia memang dua karakter ni ada duit yang sama banyak, cuma seorang ni dia bermula dengan minimum dan seorang lagi dia mulakan semaksimum mungkin yang dia ada, so 50 gram. So dia keuntungan dia dapat emas, terus emas yang besar 50 gram. Dia cakap dekat saya sekarang ni belum habis lagi EPP. Dia akan habis EPP pada bulan Januari nanti. Bermaksud sekarang ni bulan 9, so bulan 10, bulan 11, bulan 12. Kalau tak silap saya 3 bulan lagi baru habis bayar. So dijangka bulan 1 nanti baru dia akan dapat emas. Alright. Okay, 50 gram. Walaupun dia membuat EPP 50 gram dan dijangka dapat bulan 1 nanti, tapi katanya tadi dia sudah pun ada 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram saya tak sure. 1 dinar pun saya tak sure. Tapi yang saya dengar, saya ingat tadi 1 gram memang ada, 5 gram pun memang ada, 10 gram pun memang ada. Nampak tak? Walaupun dia dah mula bayar untuk yang EPP yang 1000 lebih, dalam masa yang sama dia tetap dah memang pegang dekat tangan pun item 1 gram, item 5 gram, item 10 gram dan yang kecil-kecil tu. Jadi nampak tak beza? So yang ni pula, betul emas ni memang dapat. Macam ni. So dia pun baru nak mula balik. Jadi dia lambat sikit. So dan emas ni tuan-puan, kalau makin besar makin best. Makin besar makin best. Dan antara kalau tanya kedua-dua ni pula, yang mana lagi untung? Of course untung orang yang simpan banyak lah. Sebab bila dia simpan banyak, dia boleh lepas tu dia boleh pula, kedua dia untung dari segi emas, dia lebih gram daripada yang A tadi. Yang kedua dia boleh jadi dealer. Bila dia boleh jadi dealer, dia dah bantu rekrut kawan dia. Dia cakap kawan-kawan dia je yang beli tu. Kawan dia pula dah rekrut lagi, dah ada empayar. Nampak tak beza di antara orang yang grab item yang best besar sikit berbanding dengan yang kecil. Kalau katakanlah tuan-puan memang bajet yang memang 100, tak kisah, at least you mula juga. Saya nak cakap ni, you ada bajet besar tapi you hadkan, you limitkan, tak seronok lah. Lepas tu macam Nadia cakap, Nadia pun tak sabar, manalah 5 dinar saya ni. Saya ada je 10 dinar, tapi 10 dinar yang lama tau. Saya sebenarnya baru-baru ni saya banyak simpan 1 dinar dan 10 gram. Sebab tu yang tujuan saya tunjuk. Lepas tu saya tak adalah simpan yang besar-besar. Memanglah kita simpan dalam peti kan. Kita simpan dalam peti untuk keselamatan. Right? So, kalau ditanya saya, item mana lagi best pegang? Of course, 1 dinar dengan 5 dinar lagi best simpan 5 dinar. Lagi best pegang besar. Besar-besar lah lagi best. Macam ni lah naik kereta kecil dengan naik kereta besar. Dua-dua sampai. Tapi yang bestnya lagi besar. Bila kita lagi besar menyimpan, lagi banyak kita menyimpan, lagi banyaklah kita boleh jimatkan wang kita daripada berbelanja benda-benda yang tak patut. Betul ke betul? Setuju ke setuju? Berbanding dengan orang yang minimumkan, had limitkan simpanan, of course dia akan lebih pula kepada berbelanja. So terpulanglah kepada tuan-puan. Pada pendapat saya,
Macam itulah kita ni. Okay, macam itulah kita ni. Kita ni kena ada satu benda yang kita kena letak tinggi. Mentor saya selalu pesan, kalau kita nak buat apa-apa, kita letak besar-besar sikit. Kita letak besar-besar sikit, kadang-kadang kita rasa macam tak mampu nak tempuhinya. Wait, nampak Mama Azizah Hassan. Nadia ada tu. Ya Allah. Kebetulan kebetulan lah. Nampak tak? Alright. Ini Mama Azizah Hassan. Mama Azizah Hassan nak tunjuk ni Mama. Nadia simpan ni. Ini masa pergi JLT tau. Masa pergi JLT Nadia simpan ni dalam plastik ni. Inilah plastik yang pergi JLT Gunung Jerai tu Ini antara my wish. Okay, my wish yang nak kena share kan. Nadia pun print out je masa tu sehari sebelum tu Nadia print. Nadia nak kalkulator, nak freedom, nak pergi melancong, nak simpan emas daripada sekecil-kecil sampai 1 kilo, lepas tu beli rumah yang besar. Kita tengok ni Mama tulis apa kat sini. Mama tulis ni. You the one love 1 million public gold millionaire. May Allah bless you. Success and wish is yours. Mama, you sign kat sini Mama. Wah, ada tak Mama lagi? Alright. Cik Syukur sign dekat sini. Cik Syukur sign dekat sini. Nadia, semoga sukses with PG. Syukur Hashim 2017. Okay. Dan belakang ni saya nak tunjuk lah. Saya pernah masuk surat khabar ya. Ni adalah keratan-keratan akhbar yang saya masuk dalam surat khabar. Cik, warna muka saya kat sini. Mana muka saya? Muka saya. Okay, ni first time dapat pergi Japan. Dulu dapat pergi Japan, dapat pergi SIP. Nampak tak tuan-puan, pergi Japan ni? Pergi Japan ni adalah salah satu cita-cita Nadia masa sejak kecil tau. Masa kecil dulu, saya selalu berangan nak pergi Japan. Okay, bayangkan 2012. Sebab tu Nadia ni nak cerita, Nadia bukan nak tunjuk paper ni, Nadia cuma nak cakap yang mentor-mentor saya pesan, tulis besar-besar. Tulis besar-besar tu maksudnya tulis benda yang you rasa macam tak logik dia akan nak dapatkan benda tu. Nak masuk paper, you ingat saya rasa logik tak masuk paper. Langsung tak. Okay, nampak tak? Berapa orang ni? Ni kalau tuan-puan nak tahu, susunan ni adalah susunan mengikut sales ya. Itu tak salah saya. Wallahualam kalau saya salah. So saya adalah pada masa tu orang yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Orang yang ke-11 paling tinggi sales pada masa 2013. So dapat pergi Japan. So dapatlah masuk surat khabar. Zaman dulu zaman surat khabar kan. Zaman dulu manalah ada Facebook bagai tu. Lepas tu semua ni keratan-keratan surat khabar tau saya masuk. Ini gambar saya masuk surat khabar je. Okay. Tak pernah terfikir kan rezeki apa ni? Rezeki minat emas. Tajuk pun lupa dah. Saya dah lama dah nak tunjuk ni. Ni saya simpan ni. Saya simpan. Ini pula masuk surat khabar lagi. Cik masuk surat khabar. Saya tak pernah cerita yang masih masuk surat khabar ni. Masuk surat khabar. Masa ni pergi sambut sambut hari raya. Okay, sambut hari raya. HQ cakap Nadia jemput pergi raya. Kita pun pergilah. Okay, pergilah. Tak sangka pula gambar ni terpilih untuk masuk dalam paper kan. Okay. So adalah beberapa kali jugalah masuk surat khabar ni. Okay, cerita-cerita lama ni. Nadia cuma nak bagi tahu yang ni masa Nadia JLT dulu. Okay, masa Nadia JLT dulu. Okay, kita orang letak target. Ni masa JLT dulu kita orang kena tulis ni. Okay, kena tulis ni. Okay, kena tulis ni. So Nadia sini tulis. Saya tulis 150,000 sales. So Mama marah. Mama Azizah marah. Nadia letak 250k. So saya letaklah 250,000. Lepas tu nak rekrut berapa 600 orang, saya letaklah 1000 orang. Salah 1000 orang. Okay, 1000 orang. Berapa sales? 5 juta. 5 juta ya. Tapi tuan-puan, tiket nak pergi melancong 2 tiket. So Star Master Dealer. Sekarang dah triple Star Master Dealer lah. Masa tulis ni saya tak ada apa-apa pun. Rasa macam tulis bodoh je. Okay, tulis macam tu je. Tulis je lah. Tapi kan bila saya tengok balik ni my goals ni, okay, saya sales target 250,000. Saya dah pernah pun capai 300-400,000 untuk personal. Lepas tu sale 5 juta. Saya pun pernah capai berbelas juta dah untuk tahun lepas. Okay, berbelas ke berpuluh wallahualam, sebab satu bulan pun 3-4 juta. Okay, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. So
wah benda tu dah tercapai ya. Wah benda tu dah tercapai. Jadi letaklah target yang besar. So sama juga simpanan emas. Sebab tu saya cakap tadi, simpan emas, ni mana dia jatuh. Simpan emas pun letak target 1 kilo 1 orang. Ada orang dia boleh letak 1 kilo 1 family. Terpulanglah you punya budget macam mana. Macam saya rasa macam, kalau tanya saya, 1 kilo 1 orang is the best you punya motivasi diri. So okay. Saya nak kena gantung ni. Okay, nampak tak? Ini public goal call saya. Nadia ada plastik tak nampak you. Ada pemberita nak interview you tau. Interview lah. So masuklah surat khabar. Okay. So tuan-puan, letakkan your dream. Letakkan your dream. My mentor cakap letak tampal kat dinding tu. Letaklah tampal kat dinding. Macam ni saya letaklah macam ni kan. So letak, hari tu saya cakap dekat saya seorang saya punya dealer, macam mana ni Puan Nadia nak membina umpire. Sekarang dia dah master dealer dah pun. Saya cakap, you letaklah gambar kilobar terus dekat phone tu. Memang dia betul-betul buat tuan-puan. Lepas tu memang dia dapat aurak emas. Dia memang dapat aurak emas. Lock je kerja dia. Okay, lock je kerja dia. Jadi jangan risaulah dengan apa orang nak cakap. Okay, tak payah risaulah orang nak cakap apa benda pun. Yang pasti kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa yang kita nak. Okay, orang cakap simpan emas rugi, suka hati dia lah. Dia tak simpan, kita yang tahu. Okay, saya dulu pernah simpan 1 dinar harga RM600. Sekarang dah RM1,000 lebih. So saya dah tahu harga dia mampu jadi double. Tak mustahil sekarang ni. 1 keping lebih kurang 1,200. So lagi mungkin 10 tahun daripada sekarang. Jangan letak target pendek sangat. Minimum letaklah 5 tahun ataupun 10 tahun. Okay, 10 tahun lah. 5 tahun you kena ada 5 tahun dah simpan emas. 5 tahun 10 tahun. Okay, macam Nadia dengan public goal dah almost nak masuk 10 tahun. Saya simpan emas lebih daripada tu ya. Saya simpan emas 2009. My first emas yang saya beli guna duit saya sendiri 2009. Okay, tapi emas tu dah jual dah. Saya convert kepada dinar. Dan dinar saya itu saya dah jual juga, convert kepada rumah. So saya nampak rumah tu, saya tengok shilling, saya tengok lampu, saya tengok apa lagi. Masa tu saya tengah bayar pasal orang buat wiring lampu semua kan. So duit dinar tu lah saya jual untuk bayar. So saya nampak plasa-plasa shilling, saya nampak lampu tu, decoration tu. So itu adalah hasil daripada emas yang saya simpan mula tu lah. Okay. Masa dulu beli 600 lebih. Bila tu? Tahun berapa 600 lebih tu? 600 lebih. 600 lebih dinar yang 916 ke 999? Puan Mazlinda. Okay. Kan kita ingat kan, kalau emas, kita akan ingat apa yang kita buat. Okay. Apa yang kita buat, kita akan ingat insyaAllah. Okay. Apa lagi kekurangan saya ni? Saya pun tak tahu. Semalam mama tunjuk gambar ni lah. Masuk surat khabar tu. Okay. Saya ni, tuan-puan, ni surat khabar ni tak adalah bukan cerita pasal saya, cerita pasal orang lain. Tapi saya tahu gambar saya ada kat sini. Mana muka saya? Sorry lah, saya tunjuk lah. Ni muka saya, tudung pink. Okay. Saya pergi cari ikut surat khabar ni. Saya tahu ya ke masuk surat khabar. So kita pun pergilah cari. Sanggup pergi kedai makan, pergi kedai runcit, pergi 7-Eleven. Mana surat khabar ni? Sebab nak simpan. Alhamdulillah. Okay. Itu antara kenangan indah lah dekat public goal. Okay. Antara kenangan indah dekat public goal. Okay. Kalau cerita ke orang kan, sebab orang tanya Nadia ni siapa? Macam tu lah. Saya ni buat je tuan-puan. Buat je. Okay. Bila Nadia bercerita pasal emas je, saya bersemangat. Saya ni semalam saya cakap ini dekat anak saya tau. 1 dinar 550 je. Emas ni rasa dia macam dah kaya walaupun 1 gram je. Betul, Khairul Jamaluddin. Saya sokong anda. Rasa macam kaya. Lantak pi dia lah orang nak cakap kita miskin ke benda ke. Yang pasti kejap-kejap. Dia macam ni. Rasa macam kaya. Kita ni kena rasa yang best-best dalam hidup kita. Rasa yang best-best. Saya cakap dekat anak saya, hari Jumaat, sebab sini hari Jumaat cuti. Hari Jumaat dah berapa kali dah saya buat.
Dulu-dulu kita orang keluar makan tau. Kita orang keluar pergi just duduk kedai. Sekarang kan tak boleh dine in. Tak boleh dine in kecuali you ada 2 dos suntikan semua you boleh. You suntik pun anak you tak suntik lagi, so tak boleh nak dine in juga. Jadi saya buat keputusan untuk beli bungkus dan kita pergi ke pantai. Okay, saya pergi ke pantai. Dan pantai tu pada waktu pagi tak ramai orang tuan-puan. Memang tak ramai orang. Okay, tak ramai orang. Apa yang saya belajar adalah, mana ada orang. So kita duduk, kita tu bukan kacau orang pun, kita jaga SOP kita duduk hujung-hujung tempat tak ada orang, kita duduk bersila. Lepas tu macam semalam pun anak saya cakap, saya tanya, nak bawa pelapik tak, nak duduk atas pelapik tak? Cakap tak nak, kita duduk terus je atas kita duduk je terus atas pasir, atas tanah tu, sebab menikmati alam semula jadi tu. Okay, fine. So tak payah bawa apa-apa, cuma bawa sebotol air untuk basuh tangan, sebotol lagi air untuk minum. Itu saja yang kita bawa. Sebab kita memang niat pergi bukan nak mandi pantai pun, just pergi untuk makan. Jadi apa yang saya belajar, satu, otak tu bebas. Rasa macam makan tu rasa macam best gila. Okay, best gila. Jadi simpan dinar sekeping pun boleh rasa kaya. Ni pun kalau tuan-puan, ni kalau saya ambil ni saya simpan, saya rasa macam tak ada rasa. Tapi kalau saya pegang je di kepingan emas ni, terus saya rasa macam orang kaya. So apa salahnya? Kita je lah kita rasa kaya. Tak apa lah kan. 1 dinar, 1 gram pun, 1 gram pun boleh rasa kaya. Sekejap, 1 gram. 1 gram. Ini 1 gram. Ada 1 gram. Okay, 1 gram LBMA. Okay, 1 gram pun boleh rasa kaya. Apatah lagi simpan 10 gram. Okay, kalau 20 gram pun kaya. Apatah lagi kalau pegang kilobar. Kalau pegang kilobar lagi dia punya aura best gila. Tak tahu nak cakap macam mana. Kilobar dia besar mana? Saya tak adalah simpan kilobar tu. Kilobar ni kita bagi dekat orang yang kaya-kaya lagi lah. Kilobar ni, tapi saya suka juga. Kilobar dia kalau handphone ni besar, dia kecil sikit. Dia kecil sikit macam ni. Macam ni. Tapi tuan-puan pegang tu, kalau you pegang macam ni kan, memang saya selalu ambil video. Saya ingat lagi saya buat video kan, tangan saya ni berat gila kilobar tu. Okay, nanti sampai satu masa beli emas macam beli ikan dan sayur je. Betul. Dia macam ni, Puan Nomiza. Mula-mula kita beli emas, kita akan rasa macam wow, excited, best. Okay, lepas tu lama-lama you mula-mula fikir, memang you akan fikir, you takut lah nak simpan kat mana ni. Tahu ada orang seriously 1 gram pun ada. Tadi pun ada Nadia cakap, ada seorang hamba Allah tu, dia takut nak simpan emas sebabkan pengalaman beliau kena curi. Lepas tu ada seorang hamba Allah tu terbakar semuanya. Kita tepis semua tu tahu, tepis. Ada orang dia risau. Okay, dia risau macam tu. Pada saya pula, sebenarnya you latih otak you berfikir yang baik-baik. Saya pegang emas supaya aura kekayaan tu datang lagi. Fikiran saya macam tu ya. Kenapa saya pegang fizikal? Sebab saya dapat rasa kalau saya ada fizikal, lagi mudah saya nak jemput fizikal lain datang masuk lagi. Maksud saya, bila kita pegang sekeping, lagi mudah nak simpan lagi. Sampai satu masa, lepas tu mula-mula sekali memang kita akan rasa macam mahalnya nak beli emas ni. Mahal. Tapi cara kita berfikir tu menentukan tindakan kita. Dia kalau kita fikir macam ni, sebenarnya saya ni sedang alih duit je, kita tak akan rasa mahal tuan-puan. Kita sedang menyelamatkan duit kita. Okay? Kita menyelamatkan duit kita. Saya ada duit 2,000 berapa hari ni? Sekejap saya buka website Public Go. Okay, saya buka website Public Go. Sat, dah buka dah pun. Okay, sekejap. Pergi home Sat. 10 gram sekarang ni. Okay, saya buka ya. 10 gram. Okay. 10 gram sekarang ni 2631. 2631 campurlah premium RM15. So 2646. Saya sedang mengalihkan duit saya sebanyak RM2,646. Nampak?
Mula-mula rasa macam mahal, tapi lama-lama kita rasa seronok. Betul, kita rasa seronok. Lepas tu, tuan-puan, macam mana kita nak rasa best tu, dia macam ni. Emas sebenarnya mengajar erti disiplin. Emas mengajar kita rasa sabar. Rasa disiplin, rasa sabar. Sebab orang yang buat macam ni, dia kena beli emas setiap bulan. Wajib. Macam saya, 1 gram adalah wajib. 1 gram adalah wajib ya. Let's say dah tengok lah, kalau bulan tu beli dah 10 gram, tak payahlah 1 gram tu. Tapi 1 gram adalah wajib. Okay, 1 gram tu adalah wajib. Jadi, kalau tuan-puan tak beli emas pada bulan, contohlah bulan ni saya tak beli lagi. Dan terus bulan depan mesti saya akan beli double. Sebab apa? Sebab rasa macam pelik kalau dah tak beli emas. Dia akan sampai rasa tahap macam tu. Okay, maksudnya you akan berlatih dan berlatih dan berlatih. Dia macam ni lah, you makan nasi, tiba-tiba you tak makan nasi, you akan rasa macam pelik. Lapas macam, konon-konon nak diet tapi tak boleh nak diet. Dia macam tu lah. Sampai you belajar. Let's say kalau nak diet pun, you kena belajar sedikit demi sedikit. Boleh je kan tak makan nasi semua. You kena latihan demi latihan. So sama, benda yang sama. Emas menyebabkan orang tu rasa berdisiplin, rasa macam sabar nak dapatkan sesuatu ni. Rama-rama tadi. Okay, sampai satu masa beli emas macam beli ikan kat pasar. Betul lah tu kan, beli emas. Sebenarnya kalau pergi kan, you all pernah tengok tak, kalau dekat Dubai nak beli emas pun guna mesin yang macam you all beli air. Okay, beli air, masukkan koin, lepas tu ambil je dekat mesin tu. Beli dirham. Okay, mesin dirham dinar. Ada je, kalau tak silap saya hari tu, wallahualam kan saya salah cakap pula dekat airport. Saya pernah sampai Dubai. Nadia pernah sampai Dubai, tapi Nadia tak pernah tengok lah pula mesin tu. Masa Nadia pergi airport Dubai, masa tu transit, apa yang Nadia nampak dekat situ adalah satu kedai emas, satu kios, bukan kedai, kios emas. Lepas tu kan, dalam banyak benda, memanglah ada jongkong bagai semua. Cuma saya tertarik dengan apa tahu, cincin-cincin gelang semua yang emasnya adalah 999. Rasanya nak belinya lah, itu pun yolah, tapi masa tu dah suntuk dah masa, tak nak buat pilihan pun cepat. Kita transit je, faham tak? Transit sekejap je masa. Sempat solat je sebenarnya. Cuma saya terima lah. Ini cantik-cantiknya, dan bila, tapi satu lagi, kita ada ilmu ya. Bila saya ada ilmu, memang kita nampak lawa. Cuma kalau emas 999 lebih baik jongkong berbanding dengan emas pakai. Kalau nak pakai emas pakai juga, kena pakai yang 916. Dia kena ada ilmu juga. Kalau you nak beli, memang you ni memang mak datin, memang tak masuk dapur, memang pakai untuk nak pergi dinner je, boleh lah. Macam saya pakai, memang saya tak buang dah. Okay, pakai sampai saya rasa bosan dan baru saya tukar. Tu pun saya pakai balik. Saya ni mudah bosan, tapi bila pakai pun saya jenis tak buka dah. Memang terlupa kalau letak mana. So saya tahu saya karakter yang macam mana. That's why saya pakai yang 916. Sebab tu tak boleh pakai kecil-kecil juga. Kecil-kecil pun dah kemik semua kan. Jadi 999, kalau 999 adalah emas jongkong ataupun shilling, supaya lepas tu kita jimat dari segi upah. So bila kita ada ilmu, memanglah lawa. Nak fikir lawa ke, nak fikir jimat ke, nak fikir untung, dia kena ada juga macam tu. Okay? Selain daripada disiplin tu, ilmu tu kena ada. Ilmu tu kena ada. Tujuan kita tu apa? So sekadar tengoklah, you cantik. Ada sekali tu masa dekat Dubai, bukan dekat Dubai, dekat Balkan ada satu kedai tu Allah tarik diri saya masuk ke kedai tu, melangkah. Saya pun tak tahu kenapa saya masuk kedai tu. Dan tiba-tiba je saya berdiri dekat depan tu. Saya cakap, kenapa je saya duduk kat sini? Lepas tu saya nampak perkataan gold. Nampak tak? Orang suka gold, dia akan tarik orang yang suka tempat gold. Necktie tuan-puan, tie ada emas. Tie tu kain sutera dan emas. Saya cakap, ini nasib baiklah saya tahu. Satu lagi, saya tahu perhiasan dan pakaian tak boleh daripada emas untuk lelaki. So tak payahlah beli. Kan, nampak tak? Kalau beli pun tak boleh pakai juga. So lelaki dia tak boleh pakai sutera, tak boleh pakai emas. So kalau ada tie yang diperbuat daripada emas pun tengok je lah. Okay, tak payahlah nak beli. Okay, so sebab kita tahu memang tak boleh pakai pun. Jadi simpan emas, simpanlah secara berilmu. Kena simpan secara logik juga.
simpan yang mana lagi untung. Okay, so Nadia rasa sekejap kena berhenti dah kot. Oh, nak hampir pukul 3 dah. Okay, 2.40 dah. Okay, simpan emas ni tujuan kena jelas, kena tahu, kena ajar konsisten, tapi simpan juga secara bijak. Bijak tau. Bijak lah. Jangan pula saya kata kena ada kilobar terus nak beli besar je. Kecil tak mau. Kecil-kecil pun bagus, besar pun bagus. Okay. Okay. So Nadia rasa stop dulu perkongsian Nadia. Semoga bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan. Tak letak pula nombor phone kat situ. Adalah you carilah you. Ke Nadia tak copy tadi. Okay, tak copy tadi. So tak apa. Kepada yang nak tahu pasal emas, boleh roger Nadia. Nadia ni kalau you all jangan rasa macam Nadia sorry lah kacau. Tak, saya ni tuan-puan, kalau saya busy macam mana pun, you all roger je saya. Tapi Nadia cakap terus terang ya. Cakap terus terang, saya memang agak bukan lambat lah, tapi macam memang ada juga lambat. Macam tadi pun ada ni, tengah live ni ada yang PM Nadia ni. Okay, terus terang Nadia buka je WhatsApp. Nadia tak boleh nak buka selalu, tapi takut lupa nak reply. Ada tu Okay, nombor belakang dia 99 tu siapa tak tahu. Okay, yang tengah ni. Lepas tu ada seorang lagi. Nadia tolong jawab voice boleh tak? Nampak tak? Dia nak juga jawapan. Saya tadi minta maaf. Saya tadi tengah handle anak. Lepas tu macam Nadia cakap lah, Nadia tengah sapu lantai tu, anak tumpahkan roti. Macam-macam kan. Lepas tu dia minta anak tolong jaga Sat, Umi nak buat live ni. Nampak tu. Okay. So banyak tuan-puan message Nadia. Terus terang yang Nadia cakap Nampak tak biru-biru tu? Saya bukan tak boleh nak reply you all cepat-cepat tau. Tapi nampak tu. Tuan-puan, saya tak tahu nak cakap macam mana. Okay. Adalah sampai situ. Ada yang buka, ada yang tak buka kan. Kalau saya buka, saya lupa nak balas lagi teruk. Lebih baik saya biar sekejap, saya balas. Sebab bila saya balas, saya akan selesaikan masalah orang tu. Terus, orang ni ada masalah ni. So saya terus solve the problem. Ada orang dia ada apa, isu apa. So saya terus reply kat situ. Jadi, sesiapa yang di bawah saya, sila-silalah faham. Saya bukan layan seorang ya, layan ramai. InsyaAllah. Nadia akan cuba. Kalau Nadia jawab message pukul 2-3 pagi pun, you all terima je. Okay? Macam-macam mana pun saya akan jawab. Kalau katakanlah Nadia tak jawab, lambat beberapa hari juga tak balas tu, maksudnya you punya message sampai bawah sangat, so you kena roger saya. So, okay? Okay? Nadia nanti operator. Puan Miza lah jadi operator saya. Nadia teringin sangat. Siapa yang nak jadi Nadia punya ni? Nadia dah lama tau offer. Hari tu ada seorang tu, dia nak, Nadia cakap, boleh tak you tolong tulis siapa yang Nadia bebel-bebelkan. Ada seorang tu dia sanggup dah. Lepas tu senyap, hilang. Mana? Nadia cakap mana contohnya? Tak ada bagi. Macam tu lah manusia kan. Nak dapat yang komit tu. Ada je kalau you all sanggup, siapa-siapa nak jadi PA Nadia. Tapi kena sejiwa lah. Dia kena sejiwa. Tak sejiwa tak boleh juga. Saya ni my pub, satu mulut papa-papa, you kena fikir sendiri. Macam tu. Kalau ada somebody yang boleh macam tu, silakanlah roger-roger saya. Nak sangat, teringin sangat. Nak ada pembantu yang tolong semua. Okay. Yang boleh buat video untuk saya tu, ya Allah, best gila kalau ada ni. InsyaAllah. Kita letak angan-angan tu. Kak Miza selalu suruh Nadia cari pembantu. Yes. InsyaAllah kita buat. Okay. InsyaAllah kita buat. Right. So Kak Miza stop dulu. Kawan-kawan semua stop dulu. Nadia janji sekejap je dengan anak tadi. So kena patuh aku janji. Okay. Nak kena handle. Yelah hidup ni kena balance. Nadia tahu anak Nadia perlukan kata susu pula. Lepas tu nak makan lah, nak selalu pampers lah, macam-macam. Dalam masa yang sama macam tadi lah nak jawab message tu. Siap beritahu Nadia tolong jawab voice boleh tak? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Dalam sampai masa tadi nak jawab message you all semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I duduk jauh. Itulah yang dekat-dekat. Kena roger. Siapa-siapa keluarga-keluarga yang dia rasa tak ada kerja tu, tapi you mesti amanah. Amanah lah nak jaga handle emas kot. Kan? Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi layan kerenah Nadia celoteh Nadia ni. Okay, petang-petang pagi-pagi. InsyaAllah doakan malam ni. InsyaAllah malam ni jumpa semua Gerbang Jutawan Emas. Kita sembang-sembang. Semoga bermotivasi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.